Baiklah, masih lagi tentang bola sepak. Kali ini kita bersama dengan Encik Bos Zam Saham, Encik Norizam Tukiman, iaitu pemilik Kelantan FC, dan sudah pastinya Dayang dan Lily juga bukan bersama dengan Bos Zam sahaja, malah kita pun sempat menjemput wartawan di Arena Fina Nasrum untuk turut bersama dengan kita. Hi, good. Ya, cantik. Bersiap ke mana ni? Sebab Biasalah, untuk kan? interview ni, saya memang bersiap untuk interview ni sebenarnya. Alright, okay, kita go straight to the point. Nak tanyakan kepada Encik Zam, macam mana anda melihat prestasi ataupun from your own penilaian lah tentang Kelantan selepas 8 perlawanan ni? Macam mana? Berpuas hati ke macam mana? Okey, so alhamdulillah, kalau cerita pasal puas hati, untuk setakat ini saya kurang puas hati lah. Tapi apapun target kita untuk dapat 10 yang terbaik untuk first round ni, insyaAllah kita akan cuba dapatkan yang terbaik lah untuk 10 terbaik. So maksudnya sekarang kita berada di tangga ke-13 dan prestasi kita ada menang, ada seri, tapi banyak yang kalah. Tentu saja saya sebagai pemilik tidaklah berpuas hati. Okey, Encik Zam, tapi semalam kan di Facebook milik Encik Zam sendiri ada menyatakan yang terfikir untuk melepaskan kelab kepada individu yang mampu. Adakah ini benar ataupun sesuatu yang di-upload semasa tak boleh berfikir ke atau macam mana? Awalnya soal ni. So okey, tak, saya bukan apa sebenarnya. Sebab ada fan yang mengatakan saya tak serius untuk bola sepak Kelantan, saya macam tak bersungguh-sungguh, saya nak berniaga, saya nak untung. Jadi saya duduk tergelak, saya fikir aku dah dekat 2 tahun lebih, 3 tahun ni. Tapi ada fan-fan bukan segelintir, ramai fan yang mempertikaikan saya punya serius. Jadi saya terfikir tergelak, kalau aku tak serius, takkanlah aku pergi beli pasukan bola sepak Kelantan ni dan habiskan duit poket aku untuk bayar bukan ratusan tapi jutaan ringgit. Jadi saya terfikir tentang keseriusan tu, adakah hanya menang baru disanjung, tapi bila dikalah kita dihina bagai macam seolah-olah kita ni tak ada harga diri. Sebagai saya bukan nak dipuja, saya bukan nak dipuji, bukan. Saya tak perlukan itu semua. Tapi janganlah kita menang, oh bagus Fina, bagus Lily, bagus Dayang, bagus we all bagus. Tapi bila ada masalah, you dikatakan teruk, dikatakan apa segala benda perkataan yang tidak baik. Jadi saya terfikir tak apalah, mungkin saya tak cukup bagus untuk menjadi pemilik. Saya pun terfikir kalau saya tak cukup bagus tak apa, saya bagi peluang kepada yang kata punya bagus untuk menjadi pemilik dalam kelab Kelantan FC dan menerajui kelab ini. Zam, merajuk ke sebenarnya? Sebab kata-kata soalan-soalan ataupun ungkapan-ungkapan yang sebegitu sememangnya akan diberikan oleh netizen yang suka nak provoke, suka mengambil kesempatan di ayam keruh. Takkan benda-benda macam ni nak merajuk? Saya Fina gini, bukan masalah merajuk. Apa pandangan Fina kalau Fina punya nama digantung di spanduk tepi jalan? Saya biasa kena. Dengan sebesar-besarnya, apa perasaan you? Adakah kita tak ada maruah? Apakah kita tak ada harga diri? Tuliskan Bozam hanya fikirkan berniaga burger, berniaga kopi. Walhal perniagaan itulah yang sebenarnya saya perlu dapat bisnes. Saya perlu buat duit untuk saya pergi bayar gaji pemain. Macam kita di Kelantan FC, walaupun kita akui kita lambat bayar gaji, tapi kita minta rekod, alhamdulillah kita tidak ada tangkap sampai 3 bulan, 5 bulan, tidak ada. Lambat bayar, ya, seminggu, 2 minggu sebab saya berniaga. Saya tidak dapat geran daripada kerajaan. Harapan saya nak dapat geran, tapi tidak ada. So saya memang betul-betul takbir ini dalam perspektif swasta. Jadi saya suka dengan bola. Jadi cuma bila mana ada yang kata saya merajuk, saya marah, bukan, jauh sekali. Cuma saya rasa kalau kita dah buat sesuatu, kita nak buat sampai sehabis baik. Tapi kalau ada orang meragui keikhlasan kita, meragui kesungguhan kita, saya naik kenderaan 16 jam. Kalau flight tak ada, saya datang, turun naik untuk ambil sebuah kelab. Bukan saya nak mengungkit, saya tak suka mengungkit. Cuma saya nak beritahu kelab Kelantan betul-betul bermasalah besar, dengan hutang yang betul-betul banyak, dengan lebih kurang dekat 170 pemain, list hutang semua. Jadi saya kata, mak bapak saya tak suka saya ambil. Kawan-kawan saya kata jangan ambil, tapi saya beranikan diri saya sebab saya sukakan bola sepak Kelantan, walaupun saya bukan orang Kelantan, tapi saya suka dengan bola Kelantan. Jadi cumanya bila saya dikatakan macam-macam lah, kata-kata Zam bual, Zam penipu, Zam apa. Saya kata apa benda yang aku ginilah, kalau kau kata aku tak cukup bagus, ambillah kelab ni, serahkan semula kepada orang yang layak. Ada ke yang layak?
Saya rasa ramai orang-orang Kelantan kat sana yang kaya, lebih kaya daripada saya. Saya jual burger. Saya bukan kaya. Saya bukan... You all boleh tengok latar belakang saya. Mak bapak saya berniaga tepi jalan. Mak saya jual goreng. Ayah saya jual goreng pisang. Mak saya berniaga kerja sebagai operator kilang. Saya tak malu untuk beritahu saya latar belakang saya apa. Cuma mungkin saya ada sikitlah keuntungan daripada pasaran saham dan perniagaan saya. Maka saya untung. Dengan duit untung itulah saya beli kelab bola dan sebagainya. Jadi... pendekkan cerita, saya rasa kalau betul-betul orang kata bermain bola untuk lencana dada dan kita sayangkan bola sepak Kelantan, saya berikan peluang kepada yang mungkin ada. Anytime boleh call saya punya PA untuk kita berbincang pasal harga dan sebagainya. Bukan saya kecewa, cuma saya rasa orang lupa yang kita berbuat. Orang cuma lihat pada kalah, dia tak tahu yang saya bersungguh-sungguh untuk bola sepak Kelantan. Okey, memandangkan Encik Zam katakan yang Encik Zam suka, sayangkan bola sepak Kelantan kan. Kita nak sentuh jugalah tentang tindakan memecat Choi Moon Sik. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah keputusan yang agak pantas dilakukan. Dan kemasukan Frank Bernard juga menjadi persoalan. Adakah dia sememangnya individu yang tepat untuk bersama dengan pasukan Kelantan? Mungkin ada komen? Dayang ke Lily tadi? Dayang. Dayang. Okey, alright. So gini, kalau saya tak serius, kalau saya tak sayang kelab Kelantan, saya buat bodoh lah. Saya buat tak tahu lah, lantar kalah ke apa, buat bodoh lah. Betul tak betul? Betul. Tapi kenapa saya ambil tindakan ini? Kerana adanya masalah yang disampaikan kepada saya daripada sebahagian pemain, daripada sebahagian coaches, komunikasi yang tidak sampai, taktikal yang tidak faham. Dan saya selaku pemilik sendiri adalah kita baca fan-fan punya permintaan supaya masukkan sebahagian pemain apa semua. Saya dengar, fan kata perlu masukkan mungkin Ghaffar, mungkin masukkan Kion, mungkin masukkan Syamil, mungkin masukkan Komin, masukkan pemain-pemain yang tidak ada peluang. Sebab saya nampak kalau fan-fan cakap, fan bukan bodoh, fan pandai. Fan Kelantan dia sangat sayang dan dia sangat fanatik yang bola sepak. Jadi saya membaca dan saya mengambil input-input tu dan saya sampaikan kepada head coach. Sebab head coach baru lebih kurang tak sampai 2-3 bulan dengan Kelantan FC. Sedangkan saya dah dekat hampir 3 tahun. Saya faham sana pemain yang boleh main dan tak boleh main. Saya mendengar pandangan daripada Rizal Zamri, mendengar saya punya pandangan daripada sporting director dan semua saya mendengar. Jadi saya sebagai pemilik kelab, saya sampaikan kalau dia keras kepala tak boleh mendengar 1% punya cadangan, ni kelab bola siapa ni? Adakah saya sebagai pemilik mesti dengar dia punya pandangan 100%? Sedangkan dia baru lebih kurang 2 bulan, 3 bulan dengan Kelantan FC. Jadi kita memberi pandangan 1% supaya dia dengar. Tapi bila kita beri pandangan, dia boycott, dia kata, I don't want to come for the match, this one, I don't want to go to the bench. Dia boycott kita. Saya kata, mana professionalism kau? Bukannya saya bagi 100% daripada goalkeeper sampai kepada striker tu semua di saya. Tapi yang pasti itu adalah pemain saya yang dibayar oleh saya. Dan dia head coach dibayar oleh saya. Maka pada saya, kalau saya campur tangan, itu adalah hak saya sebagai pemilik kelab. Adakah pemilik kelab tidak boleh campur tangan? This is our business. Kalau gagal, kalau berjaya, akhirnya fan akan tuding kepada saya. Yang gagal adalah saya. Bermula daripada game ke berapa yang Cik Zam rasa perlu ada campur tangan daripada you? Pada saya gini, daripada awal kita melihat sebab because kita kalah 7-1, 7-0 dengan Buriram. Kita ada set beberapa perlawanan dengan tim-tim yang kuat, tim yang sederhana kuat. Jadi daripada awal kita melihat, sebab saya memang pantau, saya tengok, saya lepaskan. Sebagai pemilik kelab, saya tak nak campur kelab, saya tak nak campur hal operasi. Sebab hal operasi sangat memenatkan. Jadi berapa saya nak pergi pening-pening kepala, saya tahu saya nak menang. Sebagai pemilik kelab, aku letak kau, okey, dicadangkan, ada orang cadangkan saya, head coach ni bagus, okey, kita ambil, pemain ni bagus, kita ambil, goalkeeper ni bagus, ambil. Aku tak nak tahu, aku tahu nak menang je. Sebagai pemilik kelab, apa saya nak menang? Saya dah bayar gaji dia belah-belah ribu, puluh ribu, lepas tu aku nak fikir pula, buat apa? Betul, macam contoh Astro ni, bos paling besar. Contoh, maksudnya, buat apa nak tahu hal operasi? Kau masih settle sendiri, ya? Yang aku tahu syarikat untung. Ujung tahun tak untung, aku buang kau. Habis kalau dah kalah berderet, fan pergi maki saya. Habis saya buat bodoh. Okey, Encik Zam, Frank Bernard akan mengemudi pasukan Kelantan buat masa ini. Adakah dia akan bersama dengan pasukan sampai penghujung musim ataupun akan ada pengendali baru yang akan bersama dengan pasukan Kelantan nanti? Terima kasih, Lily. Macam inilah. Saya bercakap benda yang sama pada Frank Bernard. Frank Bernard, I tahu you punya performance dekat UiTM. You are professional coach. Saya rasa saya beri dia target. Saya beritahu this is our KPI, this is our target. I harap you capaikan.
So macam kita beritahu, kalau tak capai, kita terpaksa tukar. Normal. Takkan tak capai, saya buat bodoh lagi untuk tunggu sampai habis match dan sebagainya. So kita bagi dia peluang. Tapi kalau dia dah kalah sampai 5 kali match, dalam kontrak dah tertulis. Kau kalah 5 kali match, kita pasti tukar. Dah ada persetujuan lah. Yes. Okey. 5 kali match, takkan saya nak tulis 10 match. Habis kalau 10 match, aku rasa dia pandang spanduk besar-besar lagi kepada aku. Kata-kata yang lebih hina kepada saya. Saya rasa itulah. Cik Zam tak rasa ke macam trust the process tu is the best word untuk sebuah pasukan, especially melibatkan jurulatih yang baru? Dia nak kena gel together tu perlukan masa kan? Dia gini, kalau orang tu bagus, hari pertama dia dah boleh plan. Kalau saya sebagai owner club, kita minta reporting. Okay, you head coach mesti kena hantar report. Because dengan report ni kita akan buat evaluation, kita akan buat untuk audit purpose dan sebagainya. Tapi kalau head coach kata report tak perlu hantar, yang paling penting adalah result di padang. Okey, saya kata result you mesti kena hantar. Mesti bagus. Dan report you kena hantar. Mana pemain yang bagus, you kena ada DP chart, you tunjukkan statistik dan sebagainya. Tapi kalau dia kata report tak penting, saya rasa ni betul ke professional coach? Saya rasa semua orang yang bekerja kat dunia ni kena hantar laporan kepada pengurusan. Pengurusan akan simpan rekod filing untuk penilaian-penilaian seterusnya. Tapi dia kata tak perlu hantar. Report tak perlu hantar. Saya kata, aku pelik. Jadi masalah ni bukan di atas padang sajalah. Maksudnya di luar padang pun dah ada kekeliruan melibatkan Cik Zam. Saya sambut seorang itu, saya punya style. Semua fan tahu. Saya sambut head coach Choi dengan kalungan bunga, dengan sambutan. Saya panggil staff, saya sambut orang ni. Tak ada satu perkataan hina kepada seorang. Saya tak suka menimbulkan masalah. Kalau kecuali orang tu menimbulkan masalah untuk saya sambut dia baik apa semua. Tapi tiba-tiba dia menghilangkan diri daripada kita punya tak datang kat bench. Saya terpaksa ambil Rizal sebagai caretaker. Lepas tu dia hilang, dia panggil ejen dia. Ejen dia burukkan kita, letaklah gambar bilik rumah tak bagus, makanan tak bagus. Segala benda buruk untuk Kelantan FC. Seolah-olah saya tak jaga saya punya kelab. Okey, so itu adalah berkenaan dengan jurulatih. Macam mana pula dengan kebajikan pemain-pemain? Sebab ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa bila injured terpaksa tanggung sendiri. Macam mana tu? Okey, gini. Kalau saya tak ambil kebajikan, you pergi rumah Ikhwan Yazik, jumpa Ikhwan Yazik, tanya. Dia punya perbelanjaan MRI yang apa semua tu saya bayar. Kalau saya tak ambil kebajikan, saya tak ambil tahu siapa yang hantar Belford ketika mana dia injured pergi hampa ke hospital. Siapa yang pergi bayar Syed Sobri, pemain kita, punya bayaran untuk dia punya kos rawatan. Pergi tanya dia. Cuma ada sebahagian pemain, dia nak rawatan yang lebih bagus. Lebih baik contohnya. Sedangkan kita kelab yang biasa. Alright. Jadi apa yang dia buat di luar daripada kontrak. Dalam kontrak kita akan menanggung RM60,000 untuk apa-apa juga kecederaan kita tanggung. Dalam kontrak dah stated. Tapi ada setengah pemain tu, ada 1-2 pemain import yang dia nak lebih bagus apa semua. Dia pergi tempat kos yang tidak ada dalam kontrak. Jadi maka kita kata boleh, but that one is under your own cost. Tapi yang kita tanggung ini yang standard. Okey. Maka kalau orang kata saya tak bagi kebajikan pemain saya setiap kali match semua dapat makan. Kalau tak ada, saya tak sediakan makan. Bas tak ada. Kita cairkan bas, sponsorship, maka kita ambil tahu tentang pemain dan kelab. Jadi kalau orang kata saya tak ambil kebajikan pemain, saya rasa head coach saya, assistant saya dah 4 tahun dengan saya. Daripada start saya ambil, Coach Rizal Zamri, Coach Azli, bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Tak ada. So far okey. Okey, Encik Zam, ada satu lagi perkara yang menjadi persoalan atau tanda tanya netizen mengenai satu dakwaan daripada ejen Korea. Kita nak tahu kesahihan mengenai dakwaan ini sendiri. Okey, ginilah. Okey. Ejen tu is unauthorized agent. So dia adalah unauthorized agent yang memang saya pun tak tahu dia ni datang dari mana. Tiba-tiba lepas kes pemencatan ni, lepas kita rehatkan, kita nak sebut pecat pun kita berlapik. Kita ada adab. Kita kata, daripada aku sebut pecat kan tak baik, aku tulis rehat lah. Tapi lepas tu, ejen ni, saya unauthorized agent, saya tak kenal orang ni. Tunjukkan gambar rumah yang mana gambar makanan yang tak berkualiti dan sebagainya. Ginilah, contohlah, Fina dan you all semua pergi majlis kahwin. Datang pukul 5 petang. Orang suruh datang pukul 12.30 hari majlis kahwin tu. Tiba-tiba datang pukul 5 petang, nampak ayam tengah seketul. Lepas tu ambil gambar, agak-agak boleh jadi isu lah.
Jadi sebenarnya kita datang majlis tu, orang sediakan makan, datanglah masa nak ambil gambar tu masa dia tengah bermula. Jangan you ambil saki-baki makan, you ambil, lepas tu you kata kita tak berikan makanan yang cukup untuk pemain, itu yang pertama. Kedua, orang gila mana, owner club gila mana nak bagi satu rumah, yang mana rumah sewa tu, yang kita ambil sewa, kita bagi pada head coach, singkinya pecah. Takkanlah aku ni. Buruk sangat zalim. Saya pun ada hotel. Hotel saya buruk-buruk pun semua ada singki lah. Saya berniaga hotel. Untuk pengetahuan semua. Jadi takkanlah saya buruk sangat nak bagi orang rumah yang mana singki jahanam apa semua jahanam dengan makanan dan sebagainya. Saya rasa ni fitnah. Saya rasa cukuplah. Lepas tu fan pula. Oh bukan lagi. Patutnya dia backup owner club. Fan pula tambah. Fan kata buzon buruk lah. Saya kata fan ni patut sokong Kelab Kelantan. Sebab ada orang yang memburukkan nama Kelantan. Ini dah macam aku seorang dengan sebahagian orang yang betul-betul mempertahankan nama Kelantan ni. Saya ni kadang-kadang fikir aku ni orang Johor ke orang Kelantan. Betul. Because tak ada satu owner yang nakkan kelab bola. Sebab because saya owner terus terang. Walaupun saya orang Johor. Tapi saya pemilik kelab. Saya akan bermati-matian akan pastikan kelab bola Kelantan ni menang. Walaupun minta maaf saya berlawan dengan JDT, hati saya sebab ni bola sepak Kelantan, ni kelab aku. Tapi kalau you tanya saya tentang jati diri Johor, saya tetap orang Johor. Harap faham tadi. Short and sweet. Sebab katanya akan dibawakan ke FIFA. Sekiranya ia berlaku, takut ke? Tak ada masalah. Saya ketika ambil bola sepak Kelantan, saya adalah owner kelab yang paling banyak hantar surat ke FIFA untuk selesaikan masalah tak kurang hampir 10 transfer ban. Transfer ban iaitu pemain-pemain bola yang minta utang dengan Kelantan FC. Kita dah berusaha dengan FIFA dah. Kita selesaikan semua masalah. Dan sekarang bukan dia nak bawa ke FIFA. Sebenarnya saya cakap dengan saya punya lawyer, kau bawa kes ejen ni dengan head coach Choi pergi ke FIFA. Kita bukan bodoh untuk hanya menunggu wang saman kita. Kita pun ada hak untuk saman dia. Okey, mungkin ada kata-kata yang Encik Zam nak katakan kepada peminat yang mungkin ada salah faham ataupun ada kekeliruan di luar sana. Sedikit ucapan untuk peminat Kelantan. Saya ucapkan terima kasih sebab ni dah tahun ketiga saya di Kelantan. Saya dah expect akan ada kumpulan-kumpulan yang tak suka dengan saya duduk dalam industri bola sepak. Musuh dalam bola sepak bukan orang luar, adalah dalam bola sepak tu sendiri. Jadi saya kata saya ikhlas untuk bola sepak ni. Ada yang kata saya nak beli private jet lah. Itu impian sebagai pemilik kelab. Ada yang kata saya nak padang latihan tu hanyalah wayang-wayang saya. Saya kata saya ada cita-cita sebagai pemilik kelab. Bila orang tanya, Bozam ada tak cita-cita? Saya kena beritahu cita-cita saya. Dayang ada cita-cita. You all semua ada cita-cita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada fan. It's not about trust the process. Saya memang sedang melalui proses tersebut. Jangan hanya kita menyokong ketika tim sedang menang. Ketika kalah, itulah sebenarnya. Ketika kalah, masa itulah saya tahu mana satu fan yang duduk depan saya benar atau tidak. Maksudnya, ketika kalah ni saya nampak, oh inilah betul-betul staff yang bagus, inilah manajemen yang bagus, inilah fan yang bagus. Masa ni saya mengenal perilaku yang sebenar. Baik. Jadi menang kalah pada saya, biarlah kita menang kalah, kita support. Sebab ni tim bola. Kalau bola tu menang pun masalah juga sebenarnya. Jadi kalau kalah, memanglah kalah tu masalah. Cuma kita nak harapkan kalau boleh kepada semua fan bola sepak Kelantan, doakan kejayaan kita. InsyaAllah kita bukan bangkit, tapi kita akan tunjukkan sesuatu pada industri bola sepak kita. Thank you so much. Harapnya menjawab segala persoalan anda semua di luar sana. Banyak yang kita dah bincangkan dengan Encik Zam. Terima kasih kerana sudah hadir di studio bersama dengan kami. Terima kasih Fina. Tak cukup masa. Tak cukup masa, banyak kita tanya sebenarnya.